Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Azrin. Saya mengajar subjek MPB RGD, Reka Bentuk Grafik Digital di SMK LKTP Pemanis. Saya tahu ramai yang ada persoalan dalam minda. Apakah sebenarnya subjek MPB ni? Apa RGD ni? Belajar apa kat sekolah? Dekat sekolah ada belajar grafik macam kat universiti tu. Betul ke ni? Pelik. Habis nanti keluar jadi apa? Belajar guna apa? Semua nak kena modal dengan komputer ke setiap belajar? Relax. Sebenarnya dia macam ni. Subjek RGD ni adalah mata pelajaran vocational. Itu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah vocational. Tetapi dibawa ke sekolah harian biasa. Jadi bila di sekolah harian biasa, dia tak banyak beza dengan subjek lain. Hanya ada beberapa bahagian dari segi pentaksirannya saja atau penilaiannya je yang lain. Masuk kelas, masuk makmal komputer, ada projek. So biasalah. Habis tu subjek ni ada SPM ke? Mestilah ada. Subjek ni dibagikan kepada dua kertas. Kertas satu adalah kertas bertulis yang akan diduduki semasa peperiksaan SPM. Manakala kertas dua adalah berbentuk amali. Amali memberi pemberatan sebanyak 60% pada keseluruhan kursus, manakala peperiksaan bertulis adalah 40% daripada keseluruhan. Ada masa depan ke kalau belajar subjek ni? Mestilah ada. Subjek ni dia lebih kepada kemahiran dan juga skill. Dalam erti kata lain, sebenarnya subjek ni pelajar-pelajarnya lebih terdedah kepada aplikasi sebenar apabila mereka bekerja nanti di luar. Skill-skill seperti mengendalikan komputer, peralatan-peralatan berkaitan dengan grafik, menghasilkan pelbagai idea, menjana idea-idea kreatif. Pelajar-pelajar dalam kelas akan lebih jelas seperti apa yang dibelajar di luar nanti dan seperti apa yang akan dihadapi semasa bekerja. Salah satu modul yang ada dalam pembelajaran MPB RGD ni adalah keusahawanan. Para pelajar akan diajar tentang cara-cara untuk mempromosikan diri dan juga skill mereka. Jadi kat keluar nanti taklah macam terfikir-fikir, tertanya-tanya apa nak dibuat dengan ilmu dan skill yang dia ada. Perkara ni tentu lebih memudahkan apabila berada di dunia luar. Kepada pelajar-pelajar yang kurang dari segi kebolehan mengingat sesuatu teori, dengan adanya fitur yang macam ni, dalam kursus yang macam ni, pelajar ni lebih terdedah kepada cara-cara macam mana mereka nak membina kerjaya di masa depan. Bukan senang tu. Cikgu pun kena ada pengalaman. Pelajarnya akan dibawa bersama dengan apa pengalaman yang cikgu ada, dan kalau tak cukup pula, kerjasama dengan pihak industri juga dijalankan. Ada ibu bapa pula yang bertanya, subjek ni untuk anak-anak yang lemah ke? Tuan-tuan dan perempuan fikir sekejap. Kita belajar ni ada macam-macam cara. Manusia pun ada macam-macam jenis. Ada yang belajar secara teori, ada yang belajar apabila dibuat. Untuk subjek RGD ni, para pelajar lebih kepada kinestetik, ataupun pelajar ni dia buat sendiri projek, dan sebelum buat projek tu dia akan belajar dulu apa yang dia nak kena buat. Jadi teori dan juga praktikalnya bergerak secara seiring. Malah praktikalnya akan dilebihkan. Jadi jangan risau. Tak kiralah bidang apa sekalipun yang anak-anak tuan belajar, perkara-perkara ni mesti diberi perhatian oleh pihak kementerian. Jadi jangan risaulah kalau anak perempuan ni kata tertinggal ke, kelas belakang ke. Subjek ni sebenarnya cuba membawa mereka ini sama-sama dengan pelajar-pelajar dari aliran yang lain. Contoh aliran sains. RGD ni dia terlalu untuk pelajar-pelajar lemah, pada saya tidak. Sebagai contoh, ramai pelajar-pelajar lepasan RGD yang dulu disebut sebagai grafik berkomputer bekerja sendiri, terutamanya dalam bidang kreatif. Dan ramai yang telah berjaya menjadi videografer, menjadi fotografer, menjadi grafik artis di macam-macam tempat. Jadi nak kata dia orang tak ada kerja dan tak ada masa depan, bukti-bukti ni dah menyangkal. Yang sebenarnya subjek RGD ni membantu. Walaupun yelah mungkin tak segah pekerjaan seperti doktor, pekerjaan seperti engineer, tetapi doktor dan engineer pun ada jadi fotografer.
Jadi skill-skill itu adalah skill-skill tambahan. Dalam RGD ni, kita cuba naikkan apa yang disebut sebagai tambahan tadi tu sebagai satu titik fokus utama yang kita boleh jadikan dia sebagai kerjaya profesional. Dunia grafik kita ni luas. Tak semestinya gunakan komputer, tak juga semestinya gunakan kamera digital SLR. Kita sekarang ada smartphone yang boleh melaksanakan pelbagai jenis tugasan. Itu juga boleh diambil kira sebagai salah satu peralatan yang penting. Jadi jangan risau kalau tak ada komputer di rumah. Apa yang ada, kita cuba aplikasikan sebaik mungkin. Apa yang penting adalah minat, kerajinan dan juga komitmen. Kalau semua tu tak ada, pun tak jadi juga. Itu memang kita tak boleh elak. Jadi saya menyeru pelajar-pelajar RGD, jadilah seorang yang mempunyai komitmen tinggi pada diri sendiri dan juga pada subjek ini, dan jadilah seorang yang berfikiran secara terbuka. Perkara-perkara kreatif ni memerlukan kita untuk berfikir secara lebih kritis. Kita tak boleh lihat satu benda itu hanya satu benda saja. Kita harus lihat daripada pelbagai sudut. Nanti kita akan jumpa satu sudut pandangan yang baru. Kalau sebelum ni kita tak tahu apa saja RGD tadi kan, sekarang ni dah dijelaskan. Saya harap saya juga dapat memberi sedikit pencerahan dan juga panduan tentang subjek MPB RGD. Sekian, terima kasih. Kita jumpa di episod yang lain.